nampak dah. Boleh masuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang ada daripada dekat, ada daripada jauh, yang sudi untuk melapangkan masa bersama dengan surah Nuh pada petang ini di Tadabbur Center. Semoga Allah menggantikan masa yang anda berikan selama 2 jam pada petang ini dengan barakah dalam kehidupan, insya-Allah. Jadi kita akan menyambung pengajian kita kepada surah Nuh hari ini daripada ayat 1 hinggalah ayat 4. Itulah yang akan kita lakukan pada hari ini, iaitulah menyentuh bahagian yang pertama surah Nuh sebagaimana 6 bahagian yang telah saya nyatakan pada minggu lepas. Dan kalau boleh sebelum kita mulakan ini, saya ingin ulang kaji semula apa yang telah berlaku pada minggu lepas, khususnya kepada yang tidak berkemampuan untuk hadir pada minggu lepas. Apakah topik-topik yang telah kita sentuh? Pertama sekali saya bercakap tentang 3 peringkat pengajian, biasa, sederhana dan tinggi. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan sudi untuk memilih untuk berfikir aras tinggi. Tetapi sekiranya anda tidak mampu melakukannya, ia adalah kerana kelemahan saya dan bukan kerana kelemahan Al-Quran. Kerana Al-Quran tiada sedikit pun kecacatan, kerana ia adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga telah membangkitkan 5 isu yang menarik tentang surah Nuh. Masihkah anda ingat apakah 5 isu tersebut? Nabi Nuh membuktikan dakwah memerlukan fakta, maka baginda berhujah dengan hujah yang hari ini dunia menamakannya sebagai sains. Allah menciptakan manusia berperingkat-peringkat, itu adalah fakta sains, namanya embryologi. Kemudian yang kedua apa dia? Jadi anak murid patut ulang kaji, bukan saya. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah kita berbicara tentang makna Rasul. Makna Rasul, sekiranya seseorang itu memahami inna arsalna, kalau seseorang itu memahami makna Rasul, yakni seseorang yang sanggup bersama dengan kaumnya, walau kaumnya melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lalui dalam hidup, iaitulah mencaci, memaki, hamun, dia tetap bersabar. Dia ada satu kualiti yang luar biasa, iaitu kesabaran yang luar biasa. Maka Rasul adalah satu perkataan dalam Al-Quran yang menunjukkan peringkat perjuangan yang sangat tinggi. Jadi kita telah kaitkan perkataan Rasul dengan doa yang kontroversi. Maka seseorang yang memahami makna Rasul, Rasul adalah sirah mubalaghah. Orang belajar bahasa Arab, artinya sirah mubalaghah, yang menunjukkan dia bukan sekadar menyampaikan, dia akan sanggup memastikan apa yang dia sampaikan benar-benar ada respon atau berbekas dalam hati. Kalau tidak berbekas dalam hati, dia akan stay. Dalam bahasa Arab dia disebut labitha. Labitha ni maknanya dia akan sanggup stay untuk tempoh yang lama. Dia tidak akan mengeluh kepada Allah semata-mata nak memastikan mesej itu sampai. Jadi ini makna Rasul, ya. Jadi kita telah timbulkan pada minggu lepas, adakah benar seorang Rasul telah mendoakan kecelakaan umatnya? Walaupun kita tak dapat lagi jawapan kepada ayat tersebut kerana kita belum sampai ayat tersebut. Jadi saya harap tuan-tuan bersabar untuk jelas adakah benar Nabi Nuh alaihi salam sebagai seorang Rasul yang sudah bersama dengan kaumnya selama 1050 telah mendoakan kaumnya dengan kemusnahan dan kecelakaan. Bagaimana sisi yang sepatutnya seorang mukmin memandang isu ini? Yang ketiga apa dia? Kita cuba bantu rakan-rakan yang tidak mengikuti pengajian pada minggu lepas. Apa yang ketiga? Ya? Betul. Terima kasih banyak Haji. Apakah prioriti dalam dakwah? Adakah membebankan mad'u dengan bebanan syariat, atau perkara nombor 1 adalah perkataan paling banyak disebut dalam surah ini? Perkataan paling banyak disebut dalam surah ini yakni
menyuruh mereka untuk bertaubat dan beristighfar. Itulah prioriti. Yang keempat berian? Yang keempat adalah surah Nuh telah dirumuskan oleh suratul Fatihah. Separuh surah ini iyyaka na'bud dan penghujungnya adalah iyyaka nasta'in. Nabi Nuh meminta tolong, tetapi apa yang Nabi Nuh minta tolong adalah, Allah, aku nak minta tolong, tolong ampunkan dosa-dosaku. Kalau anda perasan bacaan Al-Imam tadi, anda boleh nampak surah ini bermula dengan cerita yang panas, hangat, sakit, perit, jerih, payah, yang menggambarkan suasana Nabi Nuh dengan kaumnya. Tetapi kalau anda ikuti bacaan tadi, anda perasan surah ini berakhir dengan Nabi Nuh hanya dengan beberapa orang saja yang berbaki, yang tinggal. Nabi Nuh hanya dengan ibu dan ayah dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Jadi perjalanan surah Nuh saja sudah mengajar anda ada perkara yang anda boleh ubah dalam dakwah, tetapi ada perkara yang anda tidak boleh ubah dalam berdakwah. Hidayah bukan dalam urusan kita, maka kita fokus apa yang dalam urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik. Namun sekiranya isteri sendiri tidak mahu beriman, anak sendiri tidak mahu beriman, maka Nabi Nuh adalah contoh yang terbaik dalam hal ini. Akhir sekali, dia tidak emosi, dia tidak marah kepada dirinya. Dia memahami, I'm doing my job, dan akhirnya dia berdoa, Ya Allah, yang mana berbaki atas bahteraku ini, kau ampunkanlah dosa mereka. So ada perkara anda boleh ubah, ada perkara anda tidak boleh ubah. 70%, 80% surah ini mengenai kaum dengan skala yang besar. Nabi Nuh diutuskan kepada sebuah kaum, sebuah negara, tapi akhirnya mereka tidak mau merubah. Okey, tak apa. Jangan kecewa, jangan emosional, jangan marah-marah. Kamu ubah siapa dalam kawalan kamu. Kamu mungkin kecewa dengan apa yang berlaku di tanah air pada waktu ini, keadaan sosial yang menggerunkan. Anak kembar dijual. Kalau semalam siapa baca akhbar, anak kembar mahu dijual oleh pasangan suami isteri dengan harga RM15,000. Anda mungkin kecewa dengan apa yang berlaku, tapi jangan sampai ke satu tahap anda hanya mengeluh dan tidak membaiki keadaan. Kalau tidak mampu mengubah mereka di luar, kamu ubahlah mereka dalam rumah kamu. Kamu ubahlah waliman dakhala baiti mu'minan. Mereka yang masuk ke dalam rumah kamu dalam keadaan mukmin. So Nabi Nuh mengajar anda proaktif. Proaktif maksudnya apa? Jangan biarkan orang lain yang mengawal emosi kamu, wahai pendakwah. Kerana surah ini mengenai dakwah. Kemudian yang kelima apa dia, tuan-tuan? Bantu saya. Kepada siapa yang mencatat nota pada minggu lepas. Yang kelima kita menyentuh tentang apa? Hikmah Allah menyebut nama 5 berhala, sedangkan nama berhala yang berlaku pada kaum-kaum tertentu jarang sekali Allah sebut nama. Ya, apatah lagi nama berhala, sedangkan banyak tokoh-tokoh dalam Al-Quran yang didiamkan nama dengan hikmah dan dengan sengaja. Baik. Kalau anda perasan pada minggu lepas surah Nuh kita tidak sempurnakan segmentasinya. Saya tidak jelaskan dengan memuaskan 6 bahagian surah Nuh tu. Saya tidak pasti anda perasan ke tidak. Memang saya telah jelaskan 6 bahagian tersebut sebentar lalu, kan? Okey. So saya ulang dan saya perincikan. Adakah suara saya jelas? Boleh? Dari ayat 1 hingga ayat 4, ia adalah pengumuman daripada Allah kepada Rasulullah. Ia adalah daripada langit ke bumi. Ia adalah daripada Allah kepada Nabi Nuh. Nuh, kamu ada tugas. Tugas kamu adalah berikan indar kepada kaum kamu. Itu bahagian pertama, ayat 1 hingga 4. Daripada Allah kepada Nuh. Kemudian bahagian yang kedua, daripada ayat 5 hingga ayat 12, ia adalah luahan daripada Nuh kepada Allah. So dia adalah timbal balas. Ia adalah respon Nuh kepada misi yang telah diperintahkan Allah. So kita boleh katakan the first complaint, keluhan yang pertama daripada Nabi Nuh, I did my job. Saya sudah melakukannya, wahai Allah. Kemudian ayat 13 hingga 20, Nuh membentangkan sebab-sebab dan hujah-hujah mengapa mereka sepatutnya beriman dan mereka tidak ada alasan untuk tidak beriman.
Dan hujah-hujah itu anda boleh namakan sebagai hujah-hujah nakli. Ya ke nakli? No, akli. Hujah-hujah sains. Akliyah. Jadi ayat 13 hingga ayat 20, what's wrong with you? Wahai kaumku, aku bukan menyuruh kamu kepada sesuatu yang kamu tidak boleh nampak. Ya Allah, kamu tidak nampak. Dan kamu buat berhala, 5 berhala tu untuk bagi nampak. Tapi sebenarnya apa yang ada di sekeliling kamu adalah tanda Allah tu ada. Jadi dia membentangkan apa yang anda boleh nampak depan mata anda. Itu ayat 13 hingga ayat 20, reason to believe. Kemudian ayat 21 hingga 24 adalah second complaint. Keluhan yang kedua Nabi Nuh dengan nada yang lebih syadid. Di mana Nabi Nuh telah menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kaumnya ini bukan sekadar tidak mendengar, bahkan sebaliknya mengatur konspirasi bunuh kepada Nabi Nuh sendiri. Maknanya Nabi Nuh meluahkan sikap ekstrim kaumnya yang bukan setakat tak nak dengar sebagaimana bahagian 2 dan bahagian 3, tetapi mereka sebaliknya memaksa orang lain untuk tidak dengar Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini golongan Al-Malak dipanggil. Al-Malak ni pimpinan-pimpinan zaman berzaman yang menggunakan media dan propaganda untuk memburukkan para rasul supaya jangan duk dengar apa yang dia duk sebutkan. Kemudian ayat yang bahagian yang kelima adalah satu ayat saja, iaitulah respon Allah kepada Nabi Nuh. Respon Allah kepada Nabi Nuh. Ya. Reason to destroy them. Okey. Allah Taala sebut, Nuh, berhenti berdakwah. Kerana doamu ini aku mustajabkan, lalu aku perintahkan engkau untuk membina bahtera. Lalu Allah respon dan memberikan reason. Kalau anda nampak bahagian ketiga, it is a matter of reason. Bahagian kelima pun it is a matter of reason. Kalau anda dengar perkataan saya tadi lah. Bahagian ketiga tu reason daripada Nabi Nuh mengapa sepatutnya mereka beriman. Bahagian yang kelima adalah reason daripada Allah mengapa mereka mesti dimusnahkan. Ya, kalau anda masih ingat saya bawa perumpamaan kanser yang merebak yang perlu disekat dan diatasi daripada terus merebak dan merosakkan orang lain. Dan akhir sekali, iyyaka nasta'in. Doa Nabi Nuh, permintaan khusus Nabi Nuh kepada Allah dari ayat 26 hingga 28. Okey, sekarang segmentasi itu dah dapat ke belum? Maknanya kalau anda boleh ceritakan balik flow perjalanan ni, saya harap anda boleh ceritakanlah balik. Iaitulah bahagian pertama, Allah mengumumkan sesuatu. Kemudian Nabi Nuh melaporkan bagaimana dia melakukan misi daripada bahagian pertama. Bahagian kedua dan bahagian ketiga adalah laporan daripada Nabi Nuh bagaimana dia melakukan pada tahap yang terbaik. Kemudian bahagian 4 yang kelima, bahagian 4 dan bahagian kelima adalah luahan Nabi Nuh yang menyebabkan Allah respon untuk tenggelamkan mereka. Dan akhirnya surah ini berakhir dengan sangat indah, iaitulah rintihan Nabi Nuh supaya mengampunkan dosanya, ibu ayahnya dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, masih ingat tak pembelajaran tahap tinggi? Antaranya adalah dengan melihat kalimah ayat surah, mengapa didahulukan, mengapa dikemudiankan. Okay, apa yang saya nak kongsikan untuk permulaan ini adalah bagaimana awalan dan akhiran surah Nuh bertaut dengan sangat indah. Dan kepada pengkaji Al-Quran, mereka akan mendapati surah-surah dalam Al-Quran memang sebegitu. Bagaimana surah itu bermula, anda akan lihat ada hubungan dengan pengakhirannya. Seperti Allah menegaskan semula poin paling besar dalam mukaddimah surah. Penghujung surah akan menegaskan semula pengawalan surah. Atau ada kaitan, ada hubungan dengan awalan surah. Sebagai contoh, surah Nuh bermula dengan Allah mengumumkan tugas Nabi Nuh.
Surah Nuh berakhir dengan Nabi Nuh meluahkan isi hatinya kepada Allah. Dia merumuskan perjuangannya telah selesai. Dan baginda tidak pernah menyesal atas majoriti kaumnya tidak beriman, walaupun mereka diberikan tempoh yang begitu lama oleh Allah untuk hidup. Surah ini bermula dengan Allah beri perintah anzir. Kalau anda perasan, surah ini bermula dengan anzir, iaitulah beri peringatan yang keras kepada kaummu. Anzir berakhir dengan huruf ra, dan surah ini berakhir dengan la tadhar. Zar, perkataan itu pun kelihatan sama, walaupun sebenarnya tidak sama. Anzir, Allah perintah Nabi Nuh beri peringatan keras kepada kaummu. Akhir sekali Nabi Nuh kata, ya Allah, kau jangan biarkan walau seorang pun daripada kaumku ada atas muka bumi. Pengakhiran juga huruf ra, dan ia menunjukkan kedua-duanya adalah permintaan. Tadi permintaan Allah kepada Nabi Nuh, anzir. Sekarang permintaan Nabi Nuh kepada Allah, la tadhar. Hamba bila dia meminta kepada Allah, bukanlah bermakna dia memberikan arahan. Siapa kita nak beri arahan pada Allah? Tetapi ia bermakna doa. So cantik kepada mereka yang memerhatikan struktur organisasi surah ini. Surah ini bermula dengan istighfar kepada kaumku. Saya melakukan segala-galanya agar Allah ampunkan dosa kalian. Akhirnya surah ini berakhir dengan istighfar mereka yang berada di atas bahtera bersama denganku. Surah ini bermula dengan 3 pesan Nabi Nuh. Ayat yang ketiga, iaitulah mengabdikan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan taat kepada saya. Perhatikan ayat 3, ada 3 mesej daripada Nabi Nuh. Iaitulah pertama, hanya mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, bila Allah sebagai Tuhan kamu, maka berjaga-jaga, berhati-hati dan jaga batasan. Itu namanya takwa. Yang kedua, takwa. Yang ketiga adalah ikut saya sebagai model kamu. Lawan kepada 3 perkara ini adalah perkataan fajir. Fajir artinya seseorang yang berbangga dengan dosa dan maksiat. Sepatutnya dia ikut Rasulullah, tapi dia tak ikut para Rasul. Dan dia, fajir ni diasal daripada perkataan fajara, wal fajri, matahari terbit, infijar, letupan. Maknanya dia meletupkan kemaksiatannya, dia berbangga dengan kemaksiatannya. Bila orang kata, ini bukan cara Rasulullah, ini bukan cara Islam, kamu siapa? Aku tak peduli. So ini disebut fajir. Dia berbangga dengan kemaksiatan. Itu adalah lawan kepada takwa dan taat, iaitu perkara kedua dan perkara ketiga yang Nabi Nuh sebut. Lawan kepada perkara pertama yang Nabi Nuh sebut, iaitu menjadi hamba hanya kepada Allah. Apa lawan kepada abd? Menghambakan diri kepada Allah, iaitu menyembah berhala. Setuju? Maka itu namanya kafir. Maka perhatikan penghujung surah Nuh, anda dapati pada ayat 27 muncul tak perkataan fajir dan kafara. So bagaimana ia bermula di penghujung surah ini adalah opposition kepada permulaan. Kemudian surah ini bermula dengan Allah akan panjangkan umur kamu. Okey, cuba tengok ayat 4. Ada sesuatu yang berkaitan dengan kalau kamu bertaubat, Allah akan panjangkan umur kamu. Tetapi surah ini berakhir, ya Allah, hapuskan mereka, jangan panjangkan lagi umur mereka. Jadi dia kontradik kepada awalan surah ini, tetapi sebenarnya bukan kontradik. Kontradik dari sudut zahir nas, tetapi sebenarnya ia melengkapkan kesudahan perjuangan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kenapa saya timbulkan isu ni? Sebab Nabi bila diturunkan surah, dia baca je. Dia tidak ada speech writer.
Tetapi 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, bahkan sampai sekarang 1400 tahun selepas Nabi wafat, tuan-tuan, orang masih mengkaji ucapan ini, bagaimana sistematiknya susunan ucapan ini. Sebab ucapan yang baik adalah penutup ucapan itu berkenaan dengan pembukaan ucapan. Ucapan yang baik adalah daripada awal dia menegaskan poin-poin yang paling utama. Jadi bagaimana ucapan ini begitu terencana dengan baik, maka sudah pasti ini bukan ucapan manusia yang kebetulan terbukti tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis selama 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kena fahami juga, dia bukan soal mesej surah ni, tetapi bagaimana mesej surah ni disampaikan, bagaimana akan menyerlahkan kemukjizatan Al-Quran. Satu lagi, surah ini bermula dengan komitmen kaum Nuh untuk tidak dengar. Sebab ada ayat tutup telinga, iaitulah ayat, kita akan pergi nanti insya-Allah, ayat yang ke-7. Ini dipanggil komitmen untuk tidak mendengar. Dan surah ini berakhir dengan komitmen untuk menyuruh orang lain melakukan perkara yang sama. So, surah ini bermula dengan peribadi, individu yang telah membuat keputusan nekat, aku takkan dengar walau sepatah daripada orang tua ini, namanya Nabi Nuh. Dan surah ini berakhir dengan komitmen kedua yang dilakukan oleh kaum Nuh, iaitulah aku seorang tak boleh, aku mesti pastikan yang lain juga tidak mendengar apa yang disebutkan oleh orang tua ini, yakni Nabi Allah Nuh alaihi salam. Iaitulah ketika kaumnya berkata, waqalu. Ini propaganda pemimpin-pemimpin pada waktu itu, supaya kalian jangan sekali-kali mempengaruhi dan memaksa orang lain supaya tutup telinga bila Nuh datang. Sebab perbuatan kamu mendengar adalah penghinaan kepada Tuhan-Tuhan kalian. So tadi komitmen individu untuk tidak mahu mendengar, sekarang komitmen untuk mempengaruhi orang lain. Dan surah ini bermula dengan, anda boleh nampak asas dakwah Nabi Nuh adalah intelektual. Kalau anda nampaklah, dia menyuruh supaya berfikir kepada 7 petala langit atas kepala. Dia menyuruh anda merenung matahari dan bulan. Dia menyuruh kepada embryology, you can name it. Tetapi anda dipertontonkan di penghujung surah, kaum Nuh tak ada hujah langsung untuk menyeru kepada penyembahan berhala. Mereka hanya memberi ancaman sahaja, jangan tinggalkan berhala-berhala ini. Mereka tak kata berhala lah, mereka kata Tuhan. Tapi tak ada hujah. Sedangkan Nabi Nuh datang dengan hujah-hujah yang sempurna dan lengkap, membabitkan akli dan nakli. Sebaliknya kaumnya, asas syirik adalah pak turut, taklid, la tadarunna, just follow apa yang telah dilakukan oleh datuk moyang kita, jangan banyak tanya. So asasnya adalah jumud, asasnya adalah tiada reason. Sebab tu kita bila membesarkan anak-anak, jangan jadi kaum Nabi Nuh. Ikut je lah, ini agama kita suruh. Kita kena belajar beri reason. Kita kena belajar menggunakan akal. Ya, Luqman menggunakan akal untuk mendidik anaknya. Ya, innaha in takum mithqala habbatin min khardal. Ya, orang yang berfikir tentang ayat ini, dia akan melihat very scientific approach digunakan oleh Luqmanul Hakim. So kita jangan sekadar menyebabkan anak-anak kita beragama tanpa reason. Biar kita berani untuk mendengar soalan dan menjawab soalan daripada anak kita. Kalau anak jarang bertanya, itu petanda buruk. Kita sedang membesarkan anak-anak dengan keagamaan yang tidak sehat. Jadi bagi saya lah, saya berpandangan, bila anak sentiasa bertanya soalan, saya bawa anak saya tengok dokumentari apa, entah namanya, saya pun tak ingat, BBC Earth. Memang terganggu fokus saya tengok cerita itu, kerana dia asak oleh soalan-soalan daripada anak-anak kita. Dan kita kena jawab. Kita jangan kata, tengok je lah dulu. Itu tidak baiklah, raihkan. Kemudian mari kita perhatikan beberapa perkara yang unik tentang surah ini. Tuan-tuan tolong tandakan 5 perkataan berikut supaya akan datang anda boleh remind saya. Kadang-kadang
dalam surah ni dia ada perkataan yang tak muncul dekat surah lain. Dekat situ anda kena hargai. Kerana dengan kemunculan perkataan-perkataan yang tak muncul dalam surah lain, ia boleh memberikan gambaran kepada surah ini mengenai apa. Ia turun dalam keadaan bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 perkataan itu adalah kubara, waqara. Bukan saya lupa. Waqara, bulatkan perkataan waqara. Ia tidak ada di dalam Al-Quran kecuali dalam surah Nuh. Perkataan yang kedua adalah atwara. Ia tidak ada di dalam Al-Quran kecuali dalam surah Nuh. Atwara, sirah ini, wazan ini bukan perkataan tu mungkin ada. Tetapi atwara atau wazan af'ala dia tak ada kecuali dalam surah Nuh. Kemudian kubara juga tidak ada kecuali dalam surah Nuh. Dayara juga tidak ada kecuali dalam surah Nuh ayat 26. Kemudian tabara ayat terakhir tidak ada kecuali dalam surah Nuh. Kita tak masuk lagi dalam ayat-ayat ni, tetapi anda tolong remind saya, ini adalah perkataan yang tidak disebut dalam surah lain nanti bila kita masuk ke dalam bahagian yang kedua dan ketiga. Okey, boleh tangkap. Okey. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat 1 hingga ayat 4, ada 2 isu kita nak selesaikan terlebih dahulu, iaitulah antara Adam dan Nabi Nuh, siapakah Rasul yang ada? Jumhur ulama menyebut Nabi Idris alaihi salam. Itu jumhur, dan kita perlu hormati. Tetapi apa yang akan saya kongsikan dengan anda sekarang adalah dalil-dalil daripada segelintir ulama yang menunjukkan bukan Idris antara Adam dan Nuh. Dan saya secara pribadinya merasakan dalil itu lebih kuat, bukan kerana jumhur tidak kuat, tetapi kerana pembacaan saya buat masa ini mungkin terbatas. Dan ia adalah pendapat yang juga disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, guru yang saya rujuk. Isu yang pertama adalah Idris. Isu yang kedua, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai sebab kaum Nabi Nuh menjadi generasi pertama syirik kepada Allah. So, yang pertama Idris. Ada 2 surah yang perlu anda rujuk bagi mengenal pasti siapakah Nabi Idris alaihi salam. Kerana Nabi Idris disebut dalam 2 surah, Al-Anbiya dan Maryam. Al-Anbiya dan Maryam. Mari kita lihat surah Al-Anbiya terlebih dahulu, iaitulah ayat 85 hingga 86. Nyanyikan lagu Nabi 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Saleh, kan? Okey. Sila perhatikan perkataan Idris pada ayat 85. Jumpa tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullun minas salihin. Kullun minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Ismail, Idris dan Dzul Kifli semuanya adalah orang-orang yang sabar. Ismail ada cerita tak dalam Quran? Ada. Terperincinya di dalam surah Maryam. Tetapi Allah tak sebut namanya, tetapi jumhur mengatakan itu adalah Ismail, iaitulah dalam surah As-Saffat membabitkan pengorbanan. Okey. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, susunan nama dalam ayat 85 dan dalam surah Al-Anbiya selepas cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, ia adalah susunan yang menurut kronologi. Maka Ismail anak Ibrahim, dia wajar muncul terlebih dahulu sebab dia anak Ibrahim. Kemudian muncullah Nabi Allah Idris alaihissalam. Lalu
pendapat ini menyebut bahawasanya dia adalah Rasul yang terkemudian kepada Bani Israel. Bukan terdahulu sebelum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan selepas daripadanya Zulkifli. Dan Allah meletakkan mereka dalam satu kategori yang sama, yang mana mereka sangat tinggi kesabarannya. Tapi masalahnya anda tak diberitahu apa cerita Nabi Idris. Betul? Anda tak tahu apa cerita. Tetapi cerita kesabaran Nabi Ismail ada tak? Ada. Iaitu dalam surah As-Saffat, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jadi sebagaimana besarnya ujian Nabi Ismail, sebagaimana besarnya jugalah cerita Nabi Idris alaihi salam. Cuma kita tidak diberitahu. Sebab Allah Ta'ala sebut, ada Rasul yang kami utuskan. Bukan setakat Nabi, tapi Rasul yang sengaja kami tak beritahu cerita. Sengaja kami tak nak ceritakan kepada kamu. Berkemungkinan besar kerana sudah memadai dengan Rasul-Rasul yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Ini adalah cerita Nabi Idris selepas Ismail, sebelum Zulkifli. Dan selepas Zulkifli cerita Nabi Yunus. Selepas Nabi Yunus cerita Zakaria, Yahya, Isa. Jadi katanya ini adalah menurut kronologi. Dalam surah-surah di dalam Al-Quran jarang cerita Nabi ini menurut kronologi. Kerana Allah Subhanahu wa taala bila dia nak sampaikan sesuatu cerita, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut apa sebenarnya tujuan surah ini diturunkan. Dan cerita itu akan dimodify. Mana dulu, mana kemudian ditentukan oleh tujuan surah ini turun. Bukan kronologi. Tetapi pada ayat 85-86 ini mereka menyebut sebagai kronologi. Untuk lebih meyakini, anda rujuk surah Maryam. Anda lihat ayat 56-57. Sekali lagi Allah sebut Idris selepas tadi. Idris selepas siapa? So ini pun selepas Ismail. Dan surah Maryam adalah surah yang menyebut mengenai Nabi Zakaria, Yahya, Isa, kemudian Ibrahim sebagai bapa kepada Anbiya Bani Israel. Nabi Isa adalah Rasul yang terakhir Bani Israel. Bapa kepada Bani Israel adalah Nabi Allah Ibrahim. Maka selepas cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Nabi Musa, dan kemudian ada cerita Nabi Ismail, kemudian ada cerita Nabi Idris. Dan disebut di dalam ayat 56 Siddiqan. Siddiqan, untuk makluman anda, adalah kualiti yang sama ada pada Nabi Ibrahim pada ayat 41. Siddiqan, jumpa nampak? So ini menunjukkan kualiti Idris sangat besar. Dia punya perjuangannya hampir sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji oleh kaum yang tidak beriman, tetapi dia siddiq. Nabi Idris pun diangkat naik ke langit. Jadi berkemungkinan besar takwilan pendapat ini adalah berlaku sesuatu kepada Nabi Allah Idris alaihissalam sama seperti Nabi Isa, dikepung mungkin, tetapi Allah mengangkat baginda naik ke langit. Tetapi kalau anda perasan, kalau saya boleh tanya anda, apa beza Nabi Idris dan Nabi Isa diangkat naik ke langit? Ada sesiapa tahu? Nabi Isa diangkat naik ke langit dengan roh dan jasad. Tetapi anda tengok ayat 57. Ada tak perkataan ilah? Tak ada. Sedangkan Nabi Isa, inni mutawaffik wa rafi'uk ilai. Ada ilah. So dalil ilah ini menunjukkan, kata Al-Khalidi, cara Isa diangkat naik tak sama dengan cara Idris diangkat naik ke langit. Isa diangkat naik ke langit dengan roh dan jasad, dia tak boleh mati lagi. Ada sebab dia mesti disimpan dan dikekalkan, roh dan jasad. Tetapi Idris, beliau telah diangkat rohnya dan bukan jasadnya. So ada beza antara cara Idris diangkat dengan cara Nabi Isa diangkat, iaitulah
ruh dan jasad kepada Nabi Isa dan ruh sahaja kepada Nabi Allah Idris alaihi salam. Ini menunjukkan Idris alaihi salam telah wafat, sama ada mati secara biasa atau mati dibunuh. Sebab memang ada para nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Betul tak? Memang ada nabi yang berjaya dibunuh oleh Bani Israel. Kemudian ruh Nabi Idris diangkat naik ke langit. Kemudian yang paling saya tenang adalah hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim tentang ucapan Nabi Idris kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi Idris sampai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang ke berapa tuan-tuan Nabi Idris? Ingat tak? Langit yang keempat. Bukhari Muslim meriwayatkan, saya ringkaskan semua. Mula-mula langit pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam berkata marhaban bil ibni salih, iaitu maknanya nak Nabi Adam membahasakan dirinya dengan Rasulullah dengan anak. Kemudian Nabi yang seterusnya adalah, sekejap saya belik. Langit yang pertama, marhaban bin nabiy salih wal ibni salih. Beri perhatian pada perkataan anak, sebab dia adalah bapa kepada manusia, Adam, kan? Kemudian langit yang kedua bertemu dengan Isa. Lalu Isa mengatakan marhaban bin nabiy salih wal akh. Akh bukan ibni. Akh maknanya selamat datang saudara saya, adik-beradik saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang soleh. Kerana Isa dengan Rasulullah tak jauh beza. Jaraknya tidak jauh mana kalau nak compare dengan moyang Nabi Adam. Adam layak berkata dia ayah kepada kamu wahai anak. Kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi yang paling tampan sekali, adik, cuba teka. Yusuf alaihi salam. Ucapan Nabi Yusuf marhaban bin nabiy salih wal akh sama dengan ucapan Nabi Isa. Saudaraku Muhammad, semarhaban, marhaban, saudaraku. Saudara, bukan anak. Adam kata anak. Kemudian di langit yang keempat Idris. Dan ini isunya. Idris, kalau dia antara Adam dan Nuh, Nuh dengan Adam tak jauh beza, tak jarak sangat. Tetapi Adam dan Nuh dengan Rasulullah jauh. Dan selayaknya kalau Nuh lah ditemui oleh Rasulullah, pasti Nuh pun akan berkata marhaban bil ibni salih, kerana dia bapa yang kedua selepas banjir besar, kan? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, kita semua ni zuriat atas bahtera tu, kan? Tetapi ucapan Nabi Idris marhaban bin nabiy salih wal akh. So kalau Idris lebih tua daripada Nabi Nuh, maka isunya kenapa dia memanggil akh sedangkan Adam memanggil ibn. Sampai di langit yang kelima Harun memanggilnya juga al-akh. Sampai di langit yang keenam Musa memanggilnya al-akh. Sampai di langit yang ketujuh Ibrahim memanggilnya ibn. Sebab Ibrahim juga jauh daripada Rasulullah. Jadi kalau Ibrahim dengan Adam memanggil anak, takkan Idris, salah satu di antara Adam dan Ibrahim, memanggil akh. Jadi bukan kebetulan lafaz hadis ini menyebut akh. Ini menunjukkan Idris alaihi salam menurut pendapat minoriti ini, ya, dan Al-Khalidi dalam Al-Qasas Al-Qurani adalah Idris adalah rasul antara rasul yang terkemudian kepada Bani Israel. Iaitulah dikatakan selepas Daud dan Sulaiman dan sebelum Zakaria dan Yahya, wallahu a'lam. Okey. Jadi just informasi tambahan untuk tuan-tuan. Kemudian isu yang kedua, okey, kepada mereka yang mengatakan perkataan Idris adalah perkataan bahasa Arab. Okey, kata Al-Khalidi dalam satu kitab yang bagus kalau tuan-tuan boleh baca bahasa Arab lah, iaitulah Al-A'lam Al-A'jamiyah. Iaitulah perkataan-perkataan yang tidak berasal daripada perkataan bahasa Arab. So, orang yang kata Idris berasal daripada Darasa adalah tidak tepat menurut Al-Khalidi.
Kerana perkataan Idris ini telah disanggah oleh Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari menyanggah pendapat Ibnu Manzur. Dia kata Idris bukan mushtaq daripada Idrisa li kathrati dirasatihi kitab Allah. Kerana Zamakhsyari berkata tak apalah tuan-tuan, yang penting nak menyebut bahawasanya Idris bukanlah satu perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, kerana dikatakan tokoh yang bernama Akhnukh ini antara tokoh-tokoh tua dalam tamadun peradaban manusia yang sangat intelektual dan memperkenalkan ilmu dan cara baca kepada tamadun manusia. Jadi katakan dia antara sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam. Okeylah, kita ketepikan dahulu isu-isu yang akademik tersebut. Sekarang isu kedua apa dia tadi? Ustaz, apa yang menyebabkan Nabi Nuh diutuskan? Iaitu sebelum kita masuk ayat 1. Sebenarnya tidak ada hadis daripada Nabi SAW dan tidak ada ayat dalam Al-Quran menunjukkan keadaan kaum Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutuskan. Cumanya ada kata-kata athar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata begini. Dengar elok ni, sebab inilah sejarah bermulanya berhala. Ia bermula daripada 5 orang soleh, tetapi dipuja-puja. Hati-hati. Hati-hati. Bila orang soleh dipuja-puja, maka bahana menanti. Mari kita bacakan apa kata Ibnu Abbas. Kalau tuan-tuan nak ambil nota, tuan-tuan boleh ambil ayat balik Baqarah 213. Surah Al-Baqarah 213, balik baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundirin. Artinya, manusia ni dahulunya mereka hanyalah satu umat sahaja. Dan tafsirannya adalah mereka beriman kepada Allah. Syirik adalah makhluk asing atas planet bumi. Syirik adalah makhluk asing. Berdasarkan surah Al-Baqarah, tafsiran surah Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nas ummatan wahidah. Manusia ni sejak daripada permulaan manusia ada atas muka bumi ni memang dia Muslim. Tidak pernah syirik kepada Allah. Tetapi kemudiannya Allah mengutuskan Nabi. Kenapa? Maka di sinilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana direkodkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, Ibnu Abbas berkata, bukan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas berkata, dan Ibnu Abbas bukan jalan-jalan orang juga. Tapi kita tetap kata wallahu alam lah, sebab bukan Nabi yang kata kan. Kana baina Nuh, antara Nuh dengan Adam 10 kurun. Okey, 1 kurun berapa tahun? Itu berdasarkan umur anda sekarang. Majoriti tak boleh bertahan sampai 100, tapi kita boleh anggaplah paling lama orang boleh hidup sekarang 100 tahun. Maka itu dikatakan 1 kurun. Dulu 1 kurun bukan 100 tahun. Sebab orang dulu dia tidak hidup sampai 100 tahun. Orang dulu dia boleh hidup 1 kurun sampai 1000 tahun. Maka takwilan daripada Al-Khalidi, 10 kurun ini bukan 1000 tahun, 10,000 tahun. Antara Adam dan Nuh. Lama tak? Sepanjang 10,000 tahun itu, katakan 10,000 tahun, semuanya Muslim. Dan syirik tidak pernah dikenali. Qabil Habil memang bunuh. Qabil bunuh Habil. Bunuh, tapi mereka tak syirik. Mereka membuat jenayah. Maksiat memang ada, tapi tak pernah syirik. Tetapi, kulluhum ala syari'atil haq fakhtalafu. Faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundirin. Lalu, ini cerita daripada Ibnu Abbas tadi dalam riwayat Al-Hakim, iaitu 10 kurun, wallahu alam. Tetapi dalam Bukhari dan Muslim, Bukhari juga daripada Ibnu Abbas, yang ni tragedi ni, dengar dulu kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 5 nama ini, okey, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, yang telah kita bincang minggu lepas, saya tidak mahu ulang. Mengapa ada dalam surah Nuh?
Okey, dan apa kaitan dengan pembukaan Makkah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini sebenarnya nama 5 orang soleh daripada kaum Nabi Nuh. Maknanya sebelum Nabi Nuh diutuskan, ada 5 orang soleh. Kita boleh katakan mereka ini adalah pejuang supaya kekal beragama dengan cara yang Nabi Adam tinggalkan. Dan jangan melakukan pembunuhan sebagaimana dua orang anak Adam melakukannya. Jangan lakukan maksiat. Dan apabila mereka meninggal dunia, 5 orang ini meninggal dunia, awhas syaitanu ila qaumihim. Di sinilah syaitan datang, memberikan ilham, iaitulah ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Cuba letak something bila dalam majlis-majlis tertentu ni untuk memperingati 5 orang soleh ini. Maknanya just letakkan something. Anda boleh namakan berhala, tapi dulu something yang seperti rupa paras manusia, patung. Tapi niatnya adalah wasammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad. Tapi bukan untuk disembah, just untuk mengingati jasa orang-orang soleh ni, besar jasa mereka kepada kita. Tanpa mereka tak sampai Islam pada kita. Matlamat tidak menghalalkan cara, tetapi itulah yang telah dilakukan. Dan apabila generasi kepada generasi berlalu, syaitan ni sangat sabar. Dia tidak sesatkan terus, dia bisikkan pula dengan bisikan yang seterusnya, iaitulah daripada duduk-duduk saja dalam keadaan patung itu sudah ada 5, apa kata tawaf, tapi masih tidak sembah. Kemudian datang generasi yang seterusnya, syaitan mengilhamkan pula inovasi yang seterusnya, iaitulah sujud dan rukuk tapi tidak sembah, illa liyuqarribuna ilallah zulfa, tapi sembah Allah. Maka disitulah Nabi Nuh diutuskan. Okey, fasa pertama selesai, iaitu sebelum zaman Nabi Nuh menjadi rasul. Wallahu alam Nabi Nuh jadi rasul pada umur berapa? Katakan 40. Kemudian fasa yang kedua, dia ada 3 fasa. Satu sebelum kerasulan, iaitu sebelum Nabi Nuh lahir dan sebelum Nabi Nuh jadi rasul. Cukup dengan apa Ibnu Abbas kata tadi untuk anda faham. Semuanya bermula daripada kebijaksanaan syaitan. Betul, jangan terlalu memuja-muja orang saleh. Rasulullah SAW mengharamkan dirinya daripada dipuja-puja melampau-lampau. Kerana itulah yang berlaku kepada anak Maryam, iaitu Isa. Jangan buat macam tu. Dan ini antara hikmah kenapa Allah tak sebut nama-nama besar dalam Al-Quran. Zulkarnain gelaran, Khidir tidak disebut dalam Quran, walaupun ada hadis sahih kata itu Khidir. Tapi Allah sengaja tidak sebutkan nama-nama pemuda Al-Kahfi supaya falam tu'bad, supaya kamu tidak sembah, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristian. Dipanggil saint. Kalau lukisan tu ada bulat kat belakang, orang-orang suci, wali-wali, segala yang mereka buat adalah benar. Okey, fasa yang kedua adalah dakwah Nabi Nuh, yang saya tidak akan ulas. Tuan-tuan kena baca sendirilah di pelbagai Al-Quran, iaitu dakwah lembut, basyiran wa nadhira. Tak tahu berapa ratus tahun. Dan fasa yang ketiga adalah fasa surah Nuh, iaitulah fasa nadhir, bukan lagi basyir, bukan lagi basyir. Apa beza basyir dengan nadhir? Mana dulu, mana kemudian? Basyir dulu, seseorang Nabi bila berdakwah, dia seperti seorang pensyarah di hari pertama kelas yang diadakan. Alhamdulillah semua ambil subjek saya hari ini. Tanya, biasa kelas saya ni ramai orang dapat A, Alhamdulillah. Yang tak nak A sajalah yang takkan dapat. So itu berita gembira. So semua orang kekal daftar kelas tu. Tetapi bila didapati ramai budak-budak nakal, maka pensyarah terpaksa menggunakan pendekatan nadhir. Dan inilah perkataan yang anda akan temui daripada ayat 1, ayat 2, iaitulah perkataan nadhir. Ini adalah surah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menggambarkan fasa 3, the third phase, the final phase of Prophet Nuh alaihi salam. Ia bukan lagi fasa untuk menyeru mereka dengan kasih sayang. Ia adalah fasa-fasa terakhir sebelum bom meletup. Sebelum bom meletup. Okey. Lalu tanpa membuang masa, mari kita perhatikan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh semua? Okey. Ada soalan tak setakat ni?
Ada soalan tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan firman kami, berikan peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Sebelum itu, anda perlu maklum dalam Al-Quran ada 4 surah mula dengan inna. Dan para ulama mengkaji dan mendapati ia adalah suatu perjalanan cerita yang indah. Cerita ke? Surah apa mula dengan inna? Ini antara kitab yang bagus juga. Saya photostat saja. Manhajud Da'wah ilallah fi surah Nuh, Dr. Ahmad Sulaiman Ar-Raqab. Surah apa mula dengan inna? Al-Kawthar, Al-Qadar. Semua boleh jawab kan? Sebab sempat dengar live tadi. Okey. Kalau anda boleh ingat, bagus. Kalau menurut turutan mushaf, surah yang pertama adalah surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatahan mubina. Surah yang kedua mula dengan inna adalah surah Nuh. Inna arsalna Nuhan. Surah yang ketiga adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan surah yang keempat adalah Inna a'tainakal kautsar. 2 surah yang pertama adalah Madaniyah dan 2 surah terakhir adalah Makkiyah. Dan keempat-empat surah mula dengan Inna ini adalah nikmat yang terlalu besar daripada Allah kepada mukmin. 4 surah bermula dengan Inna rupanya adalah surah mengenai nikmat yang terlalu besar daripada Allah. Okey, mari saya huraikan. Surah Al-Fatah adalah nikmat kemenangan ke atas bumi Makkah selepas Madinah. Ia adalah penyempurnaan nikmat kemenangan Islam kepada Rasulullah. Kalau Nabi menang kat Madinah tapi tak menang kat tanah air sendiri, Nabi sedih, Nabi duka. Tetapi Nabi tidak diwafatkan melainkan selepas Nabi diberikan oleh Allah Makkah, tanah air Nabi sendiri yang 13 tahun dahulu Nabi cuba bersihkan berhala-berhala, 360 berhala di Makkah Nabi tidak mampu melakukan. Tuan-tuan, Nabi bukan pergi pecah macam tu je berhala-berhala di Makkah, walaupun Nabi mengetahui Nabi Ibrahim berani melakukannya, kerana Nabi SAW pada waktu itu mempunyai sahabat-sahabat yang mustada'afin, yang mana boleh dibunuh sahabat-sahabat ini kalau Nabi bertindak lebih daripada yang sepatutnya. Sedangkan Nabi Ibrahim hanya seorang, dia tak perlu risau sesiapa, dia hanya perlu risau diri dia saja kalau dia pecahkan berhala. Jadi Allah telah beri jaminan Nabi akan selamat, Ibrahim akan selamat, dia berani. Dan tujuan dia bukan pecahkan berhala, itu bukan tujuan, itu hanyalah kaedah. Tujuannya adalah untuk berdialog. So Nabi nampak matlamat, iaitu berdialog, tetapi pecah berhala adalah kaedah yang tidak perlu dilakukan lagi buat masa itu. Bila Nabi pecahkan berhala? Lepas Nabi tawan Makkah, selepas 20 tahun. 13 tahun duduk kat Makkah, Nabi tak ada pecahkan berhala. Sekejap lagi seorang mati, lepas tu seorang lagi mati, lepas tu seorang lagi mati. Kita belum ada kekuatan, jangan buat lagi. Sebab kamu bukan seorang, kamu mukmin. Ibrahim dia seorang saja mukmin, dia tak perlu risau orang lain. Yang lain semua 99% kafir kepada Allah. Yang dia hanya perlu risau dirinya saja. Lalu ayat Inna surah Al-Fatah menerangkan kejayaan misi Rasulullah menghapuskan berhala di Yathrib dan menghapuskan berhala di Makkah selesai. Alhamdulillah. Kemudian surah yang kedua mula dengan Inna menunjukkan Rasulullah bukan orang pertama memecahkan berhala. Maka sebab itu surah Inna yang kedua adalah Nuh. Baginda Nuh adalah individu yang pertama sekali, Rasul yang pertama sekali memerangi berhala adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kita mengambil pendapat dia Rasul, dia bukan Nabi sahaja, dia Rasul. Jadi boleh nampak tak kemenangan Islam yang Rasulullah sempurnakan, kerana dari Mekah Madinah inilah Islam tersebar ke seluruh dunia. Ni tapak dia ni khilafah mula daripada sini. So Nabi bersihkan daripada berhala. And then datang surah Inna yang kedua menjelaskan
Perjuangan Rasulullah bukan perjuangan yang baru. Telah ada alumni sebelumnya yang juga membersihkan berhala dari atas muka bumi Allah, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Sebab tu dalam doanya, anda mungkin nampak ini ucapan kaumnya, waqalu. Anda mungkin nampak ini ucapan kaumnya sebab mereka berkata, tapi sebenarnya ia adalah doa Nabi Nuh meluahkan, ya Allah, mereka sanggup berkata. So masih dalam ucapan Nabi Nuh. Tidak ada satu ayat pun dalam surah Nuh yang dikreditkan kepada orang kafir. Sebab ayat 23 pun still ucapan Nabi Nuh alaihi salam dalam doa. Boleh faham tak? Dalam surah yang lain anda boleh dapati waqalu, orang-orang kafir itu berkata, tapi dalam surah Nuh tak ada satu pun ayat yang dinisbahkan kepada orang kafir. Ini menunjukkan ucapan mereka useless, dan ucapan Nabi Nuh ketika mengadu kepada aku adalah ucapan yang 7 petala langit mendengar. So orang berdoa, ucapan ini sangat besar di sisi langit. Orang yang bercakap perkara yang sia-sia, ucapan itu tidak bermakna di sisi Allah. Ini antara hikmah kenapa tak ada satu ayat pun daripada orang kafir dalam surah Nuh. Sedangkan ada banyak babak Nabi Nuh dalam surah yang lain, ada sahaja orang-orang kafir berkata itu dan berkata ini. Boleh semua? Walaupun tak nampak saya di belakang tu, okey ke? Boleh? Sebab biasanya nampak sedap sikit kan? Tapi saya tak boleh berdiri. Kejap lagi bila berdiri jadi motivasi. Dia kena duduk untuk menjaga manhaj ilmu ni. Okey. So boleh nampak bukan kebetulan susunan mushaf ni. Siapa susun surah dalam mushaf? Cantik tak dekat belakang tu wallpaper? Siapa yang susun tu? Yang lukis tu susunannya cantik. Jadi siapa yang susun? Yang Maha Bijaksana. Jadi surah yang ketiga adalah mengenai Al-Quran. Al-Quran turun pada malam Al-Qadar untuk menunjukkan bukan Rasulullah saja akan dapat malam Al-Qadar, sampai hari kiamat mukmin akan dapat Al-Qadar. Ini menunjukkan kemenangan Islam akan terus menerus berlaku sampailah ke akhir zaman, kerana selagi Al-Quran ada, selagi itulah ada orang terkesan dengan Al-Quran, dan selagi ada orang terkesan dengan Al-Quran, walaupun jumlah mereka sedikit, Allah akan berikan kepada mereka kemenangan. Jadi surah Al-Qadar memberikan isyarat Islam akan sampai hari kiamat. Islam akan kekal sampai hari kiamat. Tadi Islam zaman Rasulullah, kemudian Islam zaman berzaman. Sekarang Islam akan sampai ke mana? Sampai hari kiamat. Kerana Quran akan kekal sampai hari kiamat dan diturun kepada malam Al-Qadar. Kemudian nikmat yang terakhir adalah inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar merujuk pada sungai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya di syurga. So ia adalah nikmat yang sempurna daripada Allah kepada mukmin, iaitulah ketika orang lain semua dahaga di padang mahsyar, mereka akan dapat kelebihan untuk membasahkan tekak mereka dengan sungai Al-Kautsar ini. Jadi ia adalah nikmat akhirat. Kemenangan yang sebenar bukan dalam 3 surah sebelum. Kemenangan sebenar adalah surah Inna yang terakhir. Maka bercantumlah puzzle-puzzle yang indah daripada surah yang bermula dengan Inna. Okey, sekarang mari kita melihat kehalusan bahasa. Okey, kehalusan bahasa ayat 1 hingga ayat 4, dan kita sudah masuk 1 jam yang terakhir. Ada soalan tak? Tuan-tuan tak ada soalan? Boleh tanya, jangan malu, jangan segan. Okay, tak ada, it's okay. Inna apabila muncul di dalam Al-Quran, ia adalah kata ganti nama yang pertama, betul? Saya memberikan buku ini. So saya dan buku dekat kepada anda. So anda pun dekat. Dia kata ganti yang ketiga kan. Dia tu jauh, saya ni dekat. Dan ia kata ganti nama yang pertama, saya dan kami. Ini menunjukkan Allah sangat dekat rahmatnya, lalu dia menggunakan perkataan inna ketika dia mengutuskan Nuh di fasa yang ketiga. Maksudnya apa? Nakal gila budak-budak dalam kelas ni, tapi Allah masih mahu mendekatkan rahmatnya kepada kaum Nuh, walaupun mereka nakal, biadab dan degil. Kerana Allah mahu terus-menerus menyelamatkan mereka. Sebab itu mereka dipanjangkan umur.
untuk terus mendengar ucapan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, dengan hanya menggunakan inna, anda sudah memahami Ar-Rahman dalam surah Al-Fatihah, di mana kasih sayang Allah di luar imajinasi anda. Setengah orang bila berlaku saja perkara kurang menyenangkan, dia kata Allah marah dia, Allah benci dia. Kenapa saya, wahai Allah? Jangan fikir begitu. Rahmat Allah sangat dekat pada anda bila anda ditimpa musibah. Penggunaan perkataan inna, sebab boleh sahaja Allah menggunakan perkataan ursila. Anda mungkin pernah mendengar inna ursilna ila qaumi Lut, kami diutuskan. Bila diutuskan, siapa mengutuskan tidak diketahui, betul? Anda akan jumpa dalam Quran, diutuskan malaikat ini kepada kaum Lut. Kami diutuskan. Dalam surah Hud, kami diutuskan. Siapa yang berkata ini? 3 orang malaikat. Malaikat yang diutuskan kepada Nabi Lut. Mereka berkata kepada Ibrahim dalam rupa paras manusia, kami diutuskan untuk menimpakan azab kepada kaum Lut, kaum Sodom. Tetapi menariknya, mereka tak kata mereka diutuskan oleh Allah. Malaikat tak sebut pun nama Allah. Tapi kat sini, Allah menyebut dirinya. Tapi di kat sana, malaikat tidak menisbahkan pun, kami diutuskan oleh Allah. Padahal mereka memang diutuskan oleh Allah, tapi Quran tidak menyebut mereka diutuskan Allah atau kami mengutuskan. Tetapi mereka kata kami diutuskan untuk musnahkan kaum Lut. Kerana azab, jangan kamu dengan mudah nampak ia datang daripada Allah. Adab dengan Allah adalah bila perkara itu namanya azab, maka jangan beranggapan Allah bermudah-mudahan dalam mengazab hamba-hambanya. Sebab itu para malaikat tidak menisbahkan mereka diutuskan oleh Allah. Mereka tak sebut pun Allah. Ta'aduban, beradab dengan Allah. Tetapi bila kami nak beri rahmat kepada sesuatu kaum, maka Allah menyebut dirinya dalam bentuk disebut sebagai nun al-azamah. Nun na ni, nun kebesaran. Bukan nun plural. Ini bukan Kristian. Ini nun kebesaran yang orang Arab dah biasa dengan nun kebesaran, iaitu kami. Boleh nampak tak pengajaran pertama? Okey, dengan hanya menggunakan kami dan tidak menggunakan diutuskan Nuh kepada kaumnya. Oleh siapa? Oleh dia. Siapa dia? Allah. Allah bila membahasakan dirinya dia huwa, itu maknanya dia tab'id. Dia menjarakkan diri daripada kaum yang kafir. Aku sudah tidak berhasrat untuk memberikan rahmat kepada kamu. Itu tanda bahaya. Bom itu sudah hampir nak meletup. Tapi bila Nuh diutuskan ke dalam fasa 3 yang saya sebutkan tadi, maka ia masih lagi Allah dekat dengan mereka. Allah sayang kaum Nuh. Allah nak selamatkan mereka. Jadi sekali-kali jangan anggap Rasul diutuskan hanya untuk pasang bom. Sebab seringkali orang menganggap Rasul ni bila diutuskan kena azablah kaumnya. Tak. Rasul diutuskan untuk selamatkan kaumnya. Rasul itu sendiri rahmat daripada Allah. Okey. Kemudian arsalna, terjemahan anda kata mengutuskan. Kalau anda tukar terjemahan kepada melepaskan, apa jadi? Cuba try. Apa jadi kalau anda fahami mengutuskan kepada melepaskan? Dalam bahasa Arab, burung dilepaskan, burung yang sudah dilatih, very well trained bird, dia juga menggunakan perkataan rasala. So anda kena raikan bahasa Arab. Lalu di sini juga ia menunjukkan seorang lelaki yang bernama Nuh belum dilepaskan lagi sebab mereka masih lagi boleh berfikir dengan waras. Ada lagi 2-3 orang yang duk tegur-tegur perbuatan ini tak kena rasanya ni. Tapi bila kekufuran sudah bermaharajalela, orang-orang yang tegak atas agama fitrah, teguran mereka sudah tidak didengar, maka masa ni kami lepaskan Nuh. Seperti kalau dalam lisanul Arab, burung yang telah dilatih akhirnya dilepaskan kerana dia tahu untuk kembali bagaimana. Very well trained. Ini menunjukkan Nuh yang diutuskan ini bukan calang-calang manusia. Dia ada kualiti sepanjang mungkin 40 tahun sebelum kerasulan. Dia sudah dilatih oleh Allah secara tidak langsung, yang di akhirnya nanti dia akan jadi manusia paling sabar menghadapi segala kritikan dan ejekan maki hamun kaumnya. Ini bukan calang-calang manusia, tuan-tuan. Dia salah seorang daripada Rasul Ulil Azmi.
orang kutuk anda di Facebook, apa perasaan anda? Bukan mudah untuk kita ada kekuatan bersabar dengan orang mengutuk, mengejek, memaki, hamun, perli kita. Tetapi Nuh adalah tokoh yang terbaik. Jadi dengan hanya anda memahami, mengutus juga boleh difahami sebagai melepaskan Nuh, maknanya kaum itu sudah ganas. Lalu perlu datang seseorang untuk menjinakkan semula. Mereka sudah melampau ganas. Dan perkataan ilah, anda kalau tengok dalam surah ini, anda akan jumpa bunyi apa itu? Ini sungguh menggerunkan. Tengok surah Nuh ni, tengok ayat yang ke-11. Anda akan jumpa arsala ala. Ada alaikum kan? Bila ada arsala ala, ia menunjukkan benar-benar daripada atas. Ala, benar-benar daripada atas. Ia boleh jadi hujan. Ia boleh jadi wa arsala alaihim tayran ababil. Ia boleh jadi azab. Kerap kali dalam Quran, arsala ala akan menunjukkan punishment, azab. Kemudian arsala ila. Surah ini arsala ala ke arsala fi ke arsala ila. Bila arsala fi, anda akan jumpa juga dalam Al-Quran, contoh surah Al-Jumu'ah, walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Fi tidak disebut walladhi ba'atha ila. Bila arsala fi, maknanya apa jua keadaan kaum itu, rasul itu akan fi, akan duduk sekali dengan kaumnya, tidak akan keluar sekali-kali. Dia akan bersabar. Dengan hanya menggunakan fi, ia menunjukkan kesabaran para rasul bersama dengan kaumnya, bukan beruzlah duduk seorang-seorang beribadat, tetapi bersabar dengan karenah kaumnya, menyantuni mereka di pasar, di bazar, di tempat-tempat pesta keramaian. Dia tidak memisahkan dirinya daripada kaumnya. Sebab setengah pendakwah very eksklusif, ya, very eksklusif, sukar untuk didekati. Tetapi sekarang perkataan ilah menunjukkan special untuk kamu dan tidak kepada kaum yang lain. Iaitulah Nuh yang telah benar-benar kami persiapkan kualitinya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Apabila Nuh, kami utuskan, kami lepaskan Nuh dengan rahmat kami. Benda ni tak ada dalam terjemahan, tapi orang yang faham inna tadi, dia akan faham kenapa saya sebut rahmat tadi. Dengan rahmat kami, kami utuskan Nuh, kami lepaskan Nuh kerana kaumnya sudah mengganas. Dan kami utuskan Nuh dengan special quality, ilah, very special quality daripada Nuh, iaitu dia ada kesabaran, kesantunan, kesopanan kepada kaumnya. Dan kami perintahkan kepada Nuh untuk anzir qaumak, beri peringatan yang keras kepada kaummu. Qaumak di sini adalah kaum kamu. Kaum mana? Ini hikmah dialog dalam Al-Quran. Sebab ini firman Allah, anzir, dipanggil fi'il amar. Sampaikan berita inzar kepada kaum kamu. Sebab ayat ni mula-mula ayat naratif. Kami mengutuskan Nuh untuk apa? Untuk satu misi. Misi itu Allah gambarkan dalam bentuk dialog, iaitulah apa dia? Sampaikan kamu berita inzar kepada kaum kamu. Soalan, kaum mana? Kaum Nabi Nuh. Rasulullah bila baca ayat ni, Rasulullah tadabbur, Rasulullah memahami, juga Quraisy. Sebab dialog bila anda lihat, sampaikan kepada kaum kamu, so Nabi terasa perjuangannya sama dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan anzir, kata perintah, menunjukkan sekarang kena lakukan. Nabi memahami ia adalah bukan cerita Nabi Nuh sahaja, ia adalah cerita baginda juga kena keluar sekarang, beri peringatan kepada kaumnya sebelum didatangi azab yang pedih. Soalan, apakah azab tersebut? Jumhur para sahabat mengatakan ia adalah taufan, at-tufan.
banjir besar. Tetapi kenapa ayat ni tak sebut at-tufan min qabli an ya'tiyahum at-tufan? Kenapa disebut azab yang pedih? Sebab ini gambaran fasa ketiga. Sampai ke satu tahap orang dah boleh tahu apa Nuh nak cakap. Sampai tak perlu mention kat situ. Dia tu lagi taufan. Sampai Allah tak sebut, bagi menggambarkan sarkastiknya kaum pada waktu itu. Dan Allah menyebut, oh, sarkastik, yang akan datang kepada kamu adalah azab alim. Tuan-tuan, alim adalah sirah mubalaghah yang pertama. Anda akan dapati surah ni banyak perkataan sirah mubalaghah. Apa dia sirah mubalaghah, ustaz weh? Ia adalah terlalu dalam bahasa Melayu. Terlalu 10 kali anda akan jumpa dalam surah Nuh terlalu. Ia menggambarkan dahsyatnya perjuangan Nabi Nuh, lamanya masa perjuangan Nabi Nuh, yang kita tidak boleh untuk melihat baginda, yang kita tidak mampu untuk mendengar luahan isi hati baginda kerana baginda sudah wafat. Allah rakamkan dalam hanya 2 muka surat, dan kita kena hargai bahasa Arab. Ini menggambarkan ia kerap diulang oleh Nabi Nuh. Apabila ia terlalu kerap diulang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah sirah mubalaghah. Seperti alim, kalau anda mahu catat, ada 10 perkataan sirah mubalaghah, boleh bulatkan Quran anda. Alim, mubin, keterlaluan juga. Kalau dalam bahasa Inggeris, ekstrim. Benda tu kadang-kadang tak ada dalam terjemahan. Terlalu nyata, jelas, terang, suluh. Apa lagi? Tu gambarannya. Alim, sakit yang amat sangat, yang tidak ada lagi kesakitan lebih sakit daripada ni. Ada dalam terjemahan benda tu. Istikbara, sombong yang amat sangat, yang tidak ada kesombongan lebih teruk daripada kesombongan ini, wahai Allah. Itu keterlaluan. Saya terpaksa emosional. Sebab terlalu, dia ekstrim. Ekstrim adalah emosional. Jihara, israra, ghaffara, midrara, kubbara, dayara, kafara. 10 perkataan. Bulatkan dulu je, nanti kita akan bincang. So, perkataan pertama kita temui adalah alim. Okey. Banjir besar. Besar dalam bahasa Arab, azim. Besar. Bahkan saya memilih pendapat mengatakan banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh adalah banjir global, bukan lokal. Walaupun selari kebetulan dengan Bible, tapi kita tak pegang pada Bible. Kita melihat kepada isyarat-isyarat Al-Quran seperti ambillah jantan dan betina bagi setiap binatang. Kenapa? Kenapa nak kena jantan dan betina bagi setiap spesies? Ini menunjukkan banjir ini bukan lokal. Dia akan kena semua, termasuk binatang. Banyak lagi isyarat lain, insya-Allah akan menyusul. Dan salah satunya adalah, kalau banjir ini besar, dan memang disebut dalam surah lain, ia digambarkan azim, besar, skala tsunami ini. Tetapi tiba-tiba surah Nuh menyebut alim. Alim ni sakit. Kalau anda terkena minyak panas, itu namanya mu'lim, sakit. Tapi bila terlalu amat sakit dan berkali-kali sakit, sakit yang tidak henti-henti, itu namanya alim. Dia lebih power daripada mu'lim. Ini menunjukkan Allah takkan menjadikan kesakitan kaum Nuh hanya sekadar tenggelam. Sebab tenggelam boleh berlaku hanya dalam seminit, 2 minit, selesai. Sakit kat mana? Tak sakit pun, mati macam tu lah. Tapi Allah sebut alim, Allah tak sebut mu'lim. Ini kehalusan bahasa Quran, tuan-tuan.
Alim artinya aku akan sakitkan mereka sebelum mereka mati, semasa mereka mati, dan apatah lagi selepas mereka mati. Sebelum mereka mati pun mereka akan sakit. Kalau anda tengok surah Hud, anda akan faham. Allah tidak banjir terus. Dia slow. Mula-mula paras rendah. Mereka tak sempat nak selamatkan harta mereka. Depan mata mereka, harta mereka hilang. Kesakitan pertama. Selama ini mereka usaha, harta mereka hilang begitu saja. Kehilangan yang kedua boleh jadi anak-anak kesayangan mereka yang masih lagi kanak-kanak tak tahu lari ke mana. Tiba-tiba anak-anak yang mereka sayangi hilang. Itu kesakitan kedua. Mana anak saya, mana anak saya? Kesakitan ketiga adalah rumah-rumah anda sendiri. Air makin tinggi, rumah anda pula yang selama ni anda usahakan mula hilang. Isteri anda mula hilang. Dan akhir sekali, walaupun anda sudah tenggelam, alim juga menunjukkan anda tidak akan biar sekadar tenggelam. Anda akan mengalami kesakitan di mana anda akan ditenggelamkan. Kalau anda tengok surah Hud, Allah menggunakan mughraqin. Anda bukan setakat gharik, tenggelam, tapi anda akan ditenggelamkan sampai ke dasar banjir itu. Ini adalah kesakitan maknawi sebelum kesakitan fizikal. Sebelum anda tenggelam dalam banjir itu, anda akan mengalami kesakitan-kesakitan yang amat sangat metafizik dia panggil. Jadi Nuh datang untuk fasa ketiga, iaitulah azab sudah dalam perjalanan. Kerana kamu yang main dengan api, lalu bom sudah hampir nak meletup. Maka ayat yang kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata, wahai kaumku. Anda perhatikan ya, berapa kali kaum muncul daripada ayat 1 hingga ayat 2? Dah 3 kali kan? Inna arsalna nuhan ila qaumihi, kemudian an anzir qaumaka, dan yang ketiga ya qaumi. Inilah yang hilang daripada para pendakwah, di mana bila mereka menegur seseorang yang melakukan dosa, mereka tidak merasakan itu adalah kaumku, mereka tidak merasakan itu adalah saudaraku, itu adalah adik-beradikku. Sedangkan 3 kali Allah menegaskan daripada ayat 1 hingga ayat 2, kami utuskan Nuh kepada kaumnya, bukan kaum orang lain. Maknanya saudara-saudaranya sendiri, adik-beradiknya sendiri. An anzir qaumak, dan beri keperingatan kepada saudara-saudara kamu, kaum kamu, bukan orang lain. Lalu Nuh pun berdiri di hadapan kaumnya. Tengok Nabi Nuh, dia tadabbur ayat 1 tu, iaitu dia follow 100% apa Allah suruh. Bila Allah kata an anzir qaumak, lalu dia berdiri di hadapan kaumnya, ya qaumi. Allah suruh cari kaummu, lalu dia berkata ya qaumi. Ini menunjukkan dia berdiri di khalayak yang semua orang boleh dapat melihat dirinya. Wahai kaumku yang kukasihi. Ini penggunaan perkataan sesungguhnya dalam Al-Quran menunjukkan anda sedang berdepan dengan orang yang tak percaya pada anda. Maka ini di sini antara takwilannya adalah orang dah tak nak dengar Nabi Nuh, orang dah tak percaya apa keluar daripada mulutnya, apatah lagi mereka melihat sendiri Nuh telah membina sesuatu yang tidak pernah mereka bina dan tidak sepatutnya dibina. Ini pemikiran logik kaum Nabi Nuh. Tahukah anda apa yang telah dibina oleh Nabi Nuh alaihi salam? Sebab tu dia kena kata ini, tolonglah dengar apa saya nak sebut ni. Sebab mereka sudah menganggap Nuh gila alaihi salam, kerana dia membina bahtera. Inni lakum nadhirum mubin. Aku ini lakum, perhatikan, kepada kamu, bukan pada orang lain. Allah dahulukan lakum, Allah mengkemudiankan nadhirum mubin. Di dalam bahasa Arab ia biasa berlaku nadhirum mubinun lakum, tetapi lakum artinya apa? Aku tidak diutuskan kepada orang lain, aku diutuskan hanya untuk kamu, dan kamu dan aku tidak ada sebarang tabir, kerana kita semua saling mengenali. Nadhir,
Nadhir ni dia berasal daripada nadara. Nadara. Batu Nadareth. Satu nama di Palestin. Dia ada kaitan dengan Maryam. Kelahiran Maryam. Sebab ibunya bernadar. Dalam surah Ali Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Nadarith. Wallahu a'lam. Okey. Nadhir artinya pemberi berita ancaman. Ramai orang faham macam tu. Tapi bukan setakat beri berita ancaman. Okey. Kalau bomba datang pada anda, api, keluar. Itu nadhir ke belum? Belum. Dia belum lagi bomba yang baik. Bomba yang baik adalah kebakaran, keluar. Ini jalan keluarnya. Itu nadhir. Dia bukan setakat beritahu api sudah dalam perjalanan, tapi dia beritahu the exit way. Jalan untuk keluar. Apabila azab sudah dalam perjalanan. InsyaAllah, ayat yang ketiga, ayat yang keempat adalah jalan keluar daripada azab. Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Mubin adalah sirah mubalaghah yang keberapa? Yang kedua. Maknanya, aku dah lama bersama dengan kamu. Mubin sahaja tuan-tuan, saya lupa nak tanya anda, kerja sekolah saya beri minggu lepas. Berapa huruf dalam surah Nuh? Tak kira. Tak apa tuan-tuan, memang saya faham. Sebab saya pun tak kira. Saya memetik saja orang yang rajin kira. Al-Fayrus Abadi dalam kitabnya Basairu Dawit Tamyiz fi Lataifil Kitab Al-Aziz, 959 huruf dalam surah Nuh. Lepas tu saya suruh anda kira. Suruh anda percaya ke tak percaya betul ke dia ni punya Quran. Mushaf berbeza-beza kan. Tetapi wallahu alam, perbezaan mungkin anda akan perhatikan, tetapi 950 lebih. Angka apakah ini? So jangan baca surah Nuh laju-laju. Ia seperti anda sedang berada di setiap tahun perjalanan Nabi Nuh. Dari huruf ke huruf. Saya tak kata setiap huruf menggambarkan tahun, tak. Saya cuma nak anda hargai Quran ni walau satu huruf. Satu huruf ke satu huruf itu menggambarkan seolah-olah lama perjalanan Nabi Nuh. Mubin, mim, ba, ya, nun, 4 huruf. Tapi dia sirah mubalaghah tuan-tuan. Artinya apa? Berapa tahun aku duduk dengan kamu? Betapa terang, jelas dan nyata apa aku sebutkan. Dan mubin ini akan dihuraikan sebentar lagi. Langit 7 tingkat. Matahari itu pemancar. Bulan itu pemantul. Dalam diri kamu, berapa peringkat proses penciptaan? Jelas, clear. Jelas. Apa hujah kamu nak tolak? Mubin maknanya kamu tak ada alasan untuk tolak sebab dia berasal daripada abana. Bayyinah. Hal ataka hadithul lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah dah jelas dah nyata. Bila bulan terbelah, itu namanya bayyinah. Terang dan jelas nyata. Kamu nak bagi alasan apa lagi? Seterangnya siang, itulah hujah aku. So mubin menggambarkan mungkin 200 tahun, 300 tahun. Saya memilih pendapat mengatakan kaum Nabi Nuh tidaklah sampai umur 1000 tahun, 900, 800 tahun. Mereka umur panjang, tapi tidaklah seberkat umur Nabi Nuh. Nabi Nuh sahaja yang dipanjangkan umur. Dan dikatakan, wallahu alam, Nabi Nuh menghadapi 5 generasi. Generasi pertama, 200 tahun, 300 tahun. Generasi kedua, pendek kata, di fasa ketiga surah ini, Nabi Nuh sedang berbicara dengan cicit-cicit kepada moyang yang dahulunya Nabi Nuh yang sama menghadapi mereka. Contoh saya mengajar tuan-tuan. 10 tahun lagi cicit anda datang sini. Lalu saya guru yang sama aja. Mengajar generasi yang berbeza-beza. Nuh kekal dengan kaumnya. Bahkan ada yang mengatakan Nuh adalah perkataan Arab. Dalilnya adalah, tu 5 berhala tu. 5 berhala tu dalam bahasa Arab tu. Dan ditemui masa pembukaan Makkah bila Khalid Al-Walid nak musnahkan. Memang namanya begitu, Wadda, Suwa'. Tiba-tiba ada kaitan dengan Nabi Nuh. Ada yang kata pre-Arabic. Ini adalah bahasa yang mirip kearaban. Wallahu alam, asal-usul bahasa Arab.
Tetapi boleh jadi ada kaitan dengan orang-orang yang pertama seperti Nabi Nuh. Dia tidaklah Arab, tapi kearaban itu kelihatan. Jadi di dalam pendapat mengatakan Nuh ini ada kaitan dengan kalimah Arab, wallahu alam, ia adalah bermakna labitha. Nuh artinya labitha, yang bermakna remain, sanggup duduk lama walaupun generasi beralih bertukar dan kekal dengan perangai mak ayah. I will stay with you, untuk menyantuni generasi baru dengan harapan akan ada generasi yang bertaubat. Ani'budallah wattaquh wa ati'uni. 3 perkara merumuskan perjuangan Nabi. Anda kata Nabi Nuh, saya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi membawa mesej yang sama. 3 perkara dirumuskan dalam ayat ketiga. Pertama, akidah. Ya. Yang kedua, syariat. Ya. Yang ketiga adalah model. Anda baca surah Al-Fatihah, ada 3 benda ni kalau anda perasan. Mula-mula iyyaka na'bud. Apa sebelum iyyaka na'bud? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu adalah definisi siapa yang anda sembah. Al-ma'bud, iyyaka na'bud. Lepas tu anda minta tolong supaya Allah beri anda kekuatan untuk jaga syariat, untuk anda jaga agama dalam segenap kehidupan. Ihdinas sirat al-mustaqim. Okey? Boleh faham? Ihdinas sirat al-mustaqim. So sepanjang anda berada di luar masjid dan di luar bulan Ramadan, anda berjaga-jaga, anda berpantang, ada batasan, jangan melampau batas dalam urusan harta, dalam urusan anak-anak, dalam urusan kerjaya. Ini namanya takwa. Inilah jalan yang lurus. Tapi surah Al-Fatihah berakhir dengan apa dia? Model. Model yang baik, model yang tak baik. Kami nak ikut siapa ni? Terlalu idealistik lah. Siapa kata idealistik Islam ni? Tengok Rasulullah SAW. Masa sedih dia model yang terbaik. Masa benci dia model yang terbaik. Masa dia berada dalam rumah dia model yang terbaik. Di luar rumah dia model yang terbaik. So model sangat penting. Sebab malaikat tak boleh jadi model. Kena manusia itu sendiri menjadi model. Maka sedar tak sedar ayat 3 merumuskan surah Al-Fatihah. Dan ayat ketiga merumuskan perjuangan Nabi Nuh selama 950 tahun. Dan merumuskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan perjuangan Nabi Nuh. Maka sebab itu inilah cerita Nabi Nuh yang terakhir dalam mushaf Al-Quran. Selepas surah Nuh anda tak akan jumpa cerita Nabi Nuh alaihi salam. Bagi menggambarkan dia penutup cerita Nabi Nuh, di sini cerita sudah penutup. Ini adalah surah terakhir menutup tirai cerita Nabi Nuh yang banyak dalam surah di dalam Al-Quran, dan ia diturunkan kepada penutup sekalian para nabi. Cantik susunan Al-Quran. So bila nak tutup anda kena rumus. Bila anda nak tutup, anda kena rumus. Ini ucapan yang bagus, betul tak? Bila anda nak tutup, anda kena rumus. Sebab itulah anda baca surah Asy-Syu'ara, ada takwa, ada taat, tapi tak ada abd. Tapi surah ini dia cover 3/3. Iaitulah jangan menghambakan diri kepada 5 berhala itu. Hambakan diri hanya kepada Allah tanpa perantara. 1. Abd bukan sekadar menyembah. Terjemahan kata sembah. Kalau boleh tambah lagi satu terjemahan, kerana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abid. Ada beza tu kalau anda perasan. Tapi ada orang baca dia tak keluar daripada surah ni. Confuse. Bila nak keluar dia terlupa lakum dinukum waliyadin. Kalau anda perasan nampak macam sama, ya memang ada yang sama, iaitulah la antum ma'abiduna ma'abud, sama. Tapi ayat 2, ayat 4 tak sama. Pertama a'bud, yang kedua abid. Itu pun dah tak sama. Jawabannya tu je, itu tak sama. So anda telah menunjukkan anda ada ilmu walaupun anda tidak boleh huraikan. Ada beza tu. A'bud maknanya sekarang saya tidak akan menyembah apa yang kamu propose. Sembah wanita. Anda sembah wanita. Sebab Al-Akhnas, Al-Walid Al-Mughirah ke siapa saya tidak ingat, dia menawarkan, ini sebelum yang menyebabkan surah Al-Kafirun turun adalah kerana tawaran daripada pimpinan Quraisy. Ya Rasulullah, kenapalah kamu cari masalah dengan bercakap perkara yang kami tidak nampak? Apa kata kami tawarkan kepada kamu anak-anak saya tanpa mahar,
2 orang anak saya untuk kamu, dan anak-anak saya adalah gadis yang paling cantik dari kalangan Quraisy. Dan yang kedua, kami boleh tawarkan kamu sesuatu yang kamu mungkin mahukan, iaitulah kepimpinan Makkah, kami tawarkan. Lalu Nabi telah diturunkan surah Al-Kafirun, dan ada 2 a'bud. A'bud artinya sekarang dengan tawaran ini, terima kasih, tawaran ini, saya tidak akan menyembah. Adakah menyembah? Perempuan dan kepimpinan Makkah itu bukan menyembah, itu menghambakan diri. So kalau boleh tambah, sembahlah dan perhambakan diri. Sebab ada orang sembah Allah dalam masjid, ada orang sembah Allah dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak sedar dia sedang memperhambakan dirinya kepada nafsu dan syahwat. Lalu dia memuja wanita, lalu dia memuja pengaruh, popular, dengan ada jawatan Makkah jadi popular. Lalu abid pula bermakna saya tidak akan mengikuti apa yang kamu lakukan, iaitu menyembah berhala. So 2 dimensi, satu sembah dalam bentuk acara ritual, satu lagi sembah yang ini memperhambakan diri, slave kalau saya boleh katakan. Satu worship, satu lagi slave, be a slave, slavery, perhambaan. So walaupun anda di luar daripada rumah, anda still hamba, karena hamba selagi tidak dimerdekakan, dia makan ke dia minum, dia tetap dianggap hamba kepada Umayyah, namanya Bilal bin Rabah. Walaupun dia makan, walaupun dia minum, dia still hamba, dia belum dibebaskan. Walaupun dia tidur, dia still hamba. Tetapi sembah, dia ada masa tertentu, lokasi tertentu kan. Lalu abd kena masukkan semua dalam makna ani'budallah. Saya nak anda kira berapa perkataan Allah dalam surah ni. Tak payah kira tuan-tuan, jawapannya 7. Dan ini adalah perkataan Allah yang perkataan Allah yang keberapa ni dalam ayat yang ketiga? Yang pertama lah kan. Semuanya ada 7, dan anda akan temui nanti ayat dalam surah Nuh, Allah ciptakan langit 7 tingkat. Ini menunjukkan tidak ada satu ruang pun kecuali dalam pemantauan Allah. Bila Allah menyebut lafzul jalalah Allah, ia adalah untuk menunjukkan tiada yang boleh untuk melakukan apa yang aku boleh lakukan, iaitulah ayat yang Allah mention Allah. Itu memang tidak ada yang boleh melakukannya. Dia adalah authority, dia mengumumkan authority. Yang berkuasa dekat tempat ini adalah fulan bin fulan. Maka demikianlah Allah menyebut dirinya Allah. Tetapi dalam surah ini anda akan jumpa 5 perkataan Rabb, 7 perkataan Allah, tetapi 5 perkataan Rabb. Rabb lain pula. Rabb adalah unsur kasih sayang, jasa-jasa yang perlu anda kenang, apa yang diberikan oleh murabbi, guru, apa yang diberikan oleh Rabbatul Bait, suri rumah, ibu anda. So Rabb ada unsur kasih sayang. So setiap perkataan ini bukan muncul begitu begini dalam keadaan tidak terencana. Last sekali tuan-tuan, adalah ayat yang keempat. So ayat yang ketiga adalah exit way, jalan keluar untuk selamat daripada azab. Dan ayat yang keempat adalah yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa kamu. Okey, tengok terjemahan ini, dia kata sebahagian. Kerana perkataan apa? Cuba teka. Min. Terjemahan dia menunjukkan unsur tafsiran. Terjemahan sudah boleh menggambarkan tafsiran mana yang dirujuk oleh penterjemah. Jadi salah satu terjemahan yang kuat adalah memang betul tafsirannya adalah min litab'id, iaitu Allah akan mengampunkan kalau kamu lakukan 3 perkara ini. Tuan-tuan, ada orang mengabdikan diri kepada Allah tapi tidak takwa, maka tak cukup lagi 3/3. Nabi Nuh kata 3/3. Lepas kamu kata kamu hanya menyembah Allah, bukan berhala-berhala itu, tidak ada perantara daripada orang-orang soleh, sekarang kamu kena jaga batasan hidup kamu. Ada perkara yang kamu jangan lakukan. Jangan makan khinzir, jangan makan daging anjing, jangan riba, jangan berzina. Itu namanya takwa. Kemudian nombor 3, kenapa kena ada nombor 3? Sebab orang tak boleh semangat nak melakukan perkara yang kedua kalau dia tidak ada modal. Maka Nabi Nuh mengatakan tolong ikut saya. Dan ucapan Nabi Nuh inilah ucapan yang berbahaya bagi dirinya. Sebab 1, 2 okey, nombor 3 ada masalah.
Orang boleh terima ke? Khususnya pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Dia menyuruh mengikuti dia. Kuasa apa dia ada? Al-Malak akan berkata, Nuh suruh orang follow dia. Siapa dia nak suruh orang follow dia? Kita pemimpin ada kuasa, ada hierarki, ada kekuasaan. Mereka patut ikut kita. Ucapan nombor 3 ni lah menyebabkan kejap lagi muncul perkataan kubara ke kabara. Kubara, iaitu salah satu tafsirannya konspirasi bunuh. 1, 2 selesa. Tak ada masalah kalau anda seru manusia kepada 1 dan 2. Tapi bila anda Rasul yang maksum, anda menyuruh yang ketiga ikut saya, tuan-tuan sendiri pun tak berani kata lihatlah saya, sebab kita sendiri tak yakin dengan diri kita sebagai model. Tapi Rasul mereka terpelihara, dan ucapan mereka yang paling mengundang masalah kepada nyawa mereka adalah ati'uni, sebab dia mencabar status quo pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Dia mencabar mereka yang memiliki kuasa untuk mengumumkan ikut kami dan bukan orang lain. Jadi Nuh memberikan berita gembira kepada mereka melakukan 3/3, iaitulah Allah akan mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Nah, kenapa sebahagian je Ustaz? Bukankah Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita? Kalau benar min adalah litab'id, dan itu pendapat yang paling kuat, ia bermakna sebahagian. Lalu kenapa Allah ampunkan sebahagian dan tidak ampunkan lagi sebahagian? 50-50. 50 diampunkan, yang 50 lagi tak diampunkan, tu kenapa? Cuba teka. Macam mana puan? Macam kalau ikut ayat ni kan dia kata mengampunkan sebagian dosa dan menangguhkan kamu, maknanya dia akan memanjangkan umur. Yang mana dosa yang dah lalu diampunkan, tapi dosa bagus puan, tepat sekali. Sebahagian dosa kamu diampunkan, iaitulah dosa-dosa yang dah berlaku. Sebahagian lagi dosa-dosa kamu tidak diampunkan, iaitu yang belum berlaku. Saya seorang je gelak macam biasa. Faham tak? So tak timbul masalah, adakah semua dosa saya segunung Everest, hanya sebahagian saja diampunkan? Tak. Segunung dosa, kalau taubat itu nasuha, Allah ampunkan semuanya sekali. Tetapi jangan pula terfikir ayat ini menunjukkan dosa yang akan anda buat sahaja, anda akan buat nanti pun akan diampunkan Allah. No. So jangan rasa selesa hanya sekadar bergelar Muslim. Berapa ramai Muslim ani'budallah tapi tidak wattaquh. Kenapa wattaquh tidak berlaku? Kerana tak ada model, tak faham model, tak follow elok-elok. Dan mereka create model mereka sendiri. Ini bahayanya. Jadi indah perkataan ini bagi seseorang yang memahami. Jangan rasa selesa walaupun anda sudah Muslim. Anda boleh melakukan dosa. Anda belum selamat daripada azab Allah. Hanya dengan menggunakan perkataan min, iaitu sebahagian dosa kamu di masa lampau, insya-Allah semua diampunkan Allah. Dan satu lagi min, sebentar saya nak ambil charger. Sekejap, boleh bertahan berapa lagi. Tak apa, biar dia mati sendiri. Mana ajalnya dah sampai. Min satu lagi adalah min yang menunjukkan setiap satu dosa kamu di masa lampau, walau kecil sekalipun yang kamu mungkin terlepas pandang, kami tidak terlepas pandang, kami ampunkan semuanya. Anda pernah nampak makcik cleaner? Dia sapu sampah kan? Alhamdulillah. Kalau yang betul-betul rapi itu sampai kita tak nampak walau kecil pun sampah itu. So sampah ini namanya dosa lah. Kecil macam mana pun, dengan sebenarnya ayatnya boleh sahaja yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum. Tapi kenapa ditambah min? Ia menunjukkan sebab seseorang Allah ampunkan semua dosa. Semua ni kadang-kadang setengah kita akan terfikir, ada kot terlepas pandang mana-mana. Dengan hanya menyebut min, tidak ada satu pun dosa kecil bagaimanapun kecuali Allah hapuskan. Tetapi hapuskan tidak tepat, kerana ghafara dia adalah tutup. Allah tutup daripada dibuka. Walaupun kecil dosa tersebut, min,
walaupun kecil dosa tersebut, Allah tutup kerana sebab benda berbau, tuan-tuan. Benda berbau kena tutup, betul tak? Kena tutup. So ghafara artinya tutup daripada mengeluarkan bau dan tutup daripada dilihat. Yauma tublas sarair, hari segala rahsia akan dibongkarkan. Maka hari itu Allah tutup kita punya dunub. Okey. Dan boleh sahaja yaghfir lakum min dhanbikum, yaghfir lakum min dhanbikum, yaghfir lakum dhanbikum, iaitu orang belajar bahasa Arab ada faham lah, isim jenis, iaitu boleh guna dham. Tapi dhunub menunjukkan dah berapa banyak dosa telah kamu lakukan, bukan sekadar syirik. Beratus tahun aku bersama dengan kamu. Dengan jamak dhunub itu menunjukkan berlapis-lapis dosa yang mereka sudah lakukan tanpa taubat. Lalu Allah kata, Allah sedia untuk mengampunkan berlapik-lapik dan setebal mana pun dosa yang kamu kerjakan. Dan ini ayat yang menjadi motivasi kepada kita semua, dan ayat terakhir kita bincang hari ini, wa yuakhirukum ila ajalim musamma. Dan apabila Allah ampunkan dosa anda, ia boleh dijadikan asbab untuk Allah panjangkan umur. So banyakkan istighfar, banyakkan menjalin silaturahim dengan orang. Saya tengok hadis tu, ingatkan saya untuk sebut hadis tu minggu depan. Hadis tentang Allah memanjangkan umur mukmin. Allah boleh memanjangkan umur kita. Dengan cara apa? Ia ada kaitan dengan mengikat silaturahim. InsyaAllah nanti kita hurai sebab saya tak sempat rujuk. Tetapi buat masa ni, mari kita memahami wa yuakhirukum. Patut kelas ni pada hari Khamis, tetapi saya nak buat hari Ahad. Itu namanya wa yuakhirukum. Takhirkan, lewatkan, delaykan. Maknanya apa? Kaum Nabi Nuh, mereka semua akan mati. Mati itu disebut ajal. Mati normal adalah ajal. Ajal adalah mati normal. So kaum Nabi Nuh mungkin hidup 1000 tahun. Tetapi kerana dosa dunub, multitude, dan tak ada satu pun ucapan taubat yang dilafazkan oleh mereka, maka Allah menyebutkan mereka akan didatangi dengan kematian yang lebih awal. Dan bukan mati normal, namanya azab. Tapi kalau kamu istighfar, kalau kamu taubat, wahai kaum Nuh, kamu akan dipanjangkan umur kepada mati yang biasa. Tak perlu mati yang luar biasa. Apa mati luar biasa? Banjir, tufan. Saya tidak pasti adakah anda faham ayat ini, sebab dia ada dua ayat konflik. Allah akan tangguhkan ajal, tapi ayat lepas tu ajal Allah bila datang tidak tertangguh. Saya seorang je gelak. Dia tak susah nak faham sebenarnya. Saya perumpamakan begini, kaum Nabi Nuh boleh jadi umur mereka maksimum 1000 tahun. Mungkin orang-orang terdahulu mungkin boleh hidup lama. Tapi kerana dosa kamu dan kamu tak dengar apa yang Nuh cakap, aku potong ekstra 50. Kau akan mati lebih awal. Dan kematian kamu bukan dengan kematian yang biasa, namanya mati biasa, meninggal dunia. Tapi mati secara serentak, bukan serentak, mati secara mengejut luar biasa, namanya azab. Na'udzubillah. Ni dipanggil su'ul khatimah. Sepatutnya mati umur 1000, tapi mati umur 950 sebab tak layak hidup. Lepas tu Quraisy tak perlu hidup lama, 15 tahun cukup. Sebab kalau dipanjangkan sama perangai. Maka 15 tahun dengar Rasulullah berkata 15 plus 40. Sebab mereka kenal Rasulullah bukan sekadar sebelum dia jadi Rasul, selepas, tapi sebelum. Orang yang paling tidak pernah berdusta. 15 tahun cukup. Lalu kebanyakannya mati dalam peperangan Badar. Jadi
wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Kalau kamu bertaubat, kalau kamu bertaubat, Allah akan tangguhkan ajal kamu. Maknanya tak berlaku azab tu. Kerana dosa kamu, kerana kamu tak bertaubat. Surah Ma'arij kata apa? Dalam perjalanan azab dari 7 petala langit, dalam perjalanan. Kerana kamu melakukan kemaksiatan bukan skala individu sekarang, macam saya sebut pada minggu lepas. Ma'arij dosa skala individu. Tetapi sekarang bila kanser tu dah merebak, dia dah rosak satu negara, dia akan beri kesan kepada generasi, lalu bumi mewarisi kekufuran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tak boleh beri lebih. Mereka tak boleh mati dengan mati yang biasa. Mereka mesti dimatikan lebih awal. Lalu Allah pendekkan umur mereka. 50 tu ditarik keluar daripada hidup mereka dengan azab banjir besar. Tetapi Nabi Nuh kata, kalau kamu bertaubat, kamu bertaubat, kamu istighfar, seolah-olah Allah kembali ke umur kamu yang asal. 1000 tahun kembali pada kamu. Dan inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Yang ni mati yang biasa. Iaitulah bila maut datang dia tak akan lewat, atau awal ayat ini tak akan lewat oleh sesaat. So kalau anda faham, inna ajalallah yang merujuk kepada kematian yang biasa, maka ia akan difahami, iaitu tidak akan lewat, dia tidak akan ditangguhkan walau sesaat. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ini penting kerana ia adalah rahsia besar daripada Nabi Nuh. Law kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Okey. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan beratus tahun Nabi Nuh bercakap, atau berpuluh tahun Nabi Nuh bercakap, mereka tak dengar langsung. Mereka menutup telinga mereka. Dan itu akan disapuk oleh ayat sebentar lagi. Sebab saya menjangkakan lau kuntum ta'qilun. Aku dah sampaikan dan kamu dah dengar. Cuba kamu fikir apa yang aku cakap. So, saya menjangkakan Nabi Nuh akan kata lau kuntum ta'qilun. Cuba fikir. Cuba renung apa yang saya beritahu. Tetapi Nabi Nuh bukan kata tolonglah fikir. Nabi Nuh kata kalaulah kamu tahu. Maknanya apa? Peringkat basic pun tak lepas, iaitulah kalau anda dengar, makna anda tahu. Bila anda tahu, anda akan berfikir. Ini bukan masalah tak berfikir, ini masalah tak dengar langsung. Dan bila tak dengar langsung, mereka tak tahu. Saya bagi contoh perumpamaan begini. Saya bagi tahu minggu keempat ada exam. Kelas ni ada exam minggu keempat. Ada 10 soalan objektif. Bacalah surah Nuh untuk dapatkan jawapan. So saya telah beritahu. Tiba-tiba lepas kelas ada seorang kata, exam. Ya ke? Minggu keempat. Kena baca apa? Sedangkan yang tanya soalan tu yang duduk paling depan sekali. Ini menunjukkan dia ada, tapi dia tiada. Seorang seperti ini kita katakan lau kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu tarikh exam tu, maknanya peringkat paling basic memang mereka tutup telinga, tak nak dengar. But once mereka dengar, mereka akan berfikir. Maka lau kuntum ta'qilun sesuai. Tetapi bila lau kuntum ta'lamun maknanya, dan lau dia tak sama dengan in, walaupun terjemahan kata jika. Sekiranya, in maknanya jika kamu berfikir, pilihan di tangan kamu, in kuntum mu'minin, jika kamu mahu beriman. Tetapi lau, dia adalah regretful, dia adalah kalaulah korang fikir, dia adalah satu ucapan yang menggambarkan kedukecitaan dan penyesalan atas pilihan yang telah mereka buat. Memang spesies manusia yang tak dengar langsung. Asal Nabi Nuh nak bercakap, mereka sudah tutup telinga atau melarikan diri. Taufan. Tak ada benda lain orang tu ni nak cakap. Inilah perkataan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ada soalan? Jangan malu, jangan segan, sebab kelas ni sebenarnya kita buat untuk berinteraksi. Jadi kalau tuan-tuan tak ada soalan, saya rasa bersalah buat kelas ni.
Kan datang minggu depan saya buat live je lah. Tak ada, gurau je. Datuk saya dah mati ya. Silakan. Saya tanya macam dalam isu Baitul Maqdis sekarang kan. Baitul Maqdis. Okey. Ada tak apa-apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ni? Ataupun bentuk dakwah ke kita macam Israel, kita tahu dia dah tahap lebih kurang macam mungkin macam kaum Nabi Nuh kan. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Apa pengajaran daripada surah Nuh yang boleh kita ambil selepas Trump mengumumkan Jerusalem sebagai ibu negara dan bukan lagi Tel Aviv kepada negara haram itu? Agaknya kalau Nabi Nuh ada, dia akan kata apa kat kita? Nabi Nuh, saya rasalah perkara pertama dia akan suruh kita istighfar. Sebab lemahnya kita umat Islam kerana dosa. Saya suka ulas surah Al-Isra' compare surah Nuh. Sebab bukan sebab kelemahan surah, na'udzubillah, kelemahan saya yang kebetulan banyak membaca surah Al-Isra' dan membentangkan surah Al-Isra', surah yang sebelum surah Al-Kahfi, dan kebetulan surah itu mengenai kemenangan Islam ke atas Yahudi Bani Israel. Surah Nuh saya tidak baca in depth lagi, tetapi saya sangat percaya Trump hanya menggunakan kelemahan kita, dan untuk tidak menunjukkan kita lemah, kita bersolidariti. Sebab kalau kita tak demonstrasi, marah saja, dan kita tidak kembali kepada perkataan paling banyak disebut dalam surah Al-Isra', surah yang banyak menyebut tentang formula kemenangan ke atas Yahudi Bani Israel. Ayat ke-7, kalau anda boleh tengok balik saya punya video, ayat ke-7 adalah ayat yang memberitahu sinar kemenangan ke atas Yahudi laknatullah ini, ya, Yahudi Bani Israel. Kebetulan surah itu menyebut hadal Quran paling banyak. Hadal Quran ini depan mata kamu. Kenapa tidak kembali kepada Quran? Tapi bila musuh keluarkan statement yang kamu sakit hati, kamu marah. Sedangkan kamu sendiri tak tengok Quran. Orang bakar Quran kamu marah. Kamu sendiri tak baca Quran, apa cerita? Kamu sendiri telah bakar Quran dalam hidup kamu. Jadi bagi saya, kita perlu untuk menunjukkan kemarahan kita supaya musuh tidak pijak, dan memang ada kesan. Apabila kita berdemonstrasi dan apatah lagi kita boikot, ada kesan. Tetapi persoalan yang lebih penting adalah persoalan jangka panjang. Siapa yang menguasai teknologi? Quran menyuruh kita menguasai teknologi. Waste dibuat di mana? Waste yang kita duk guna, waste tu dibuat di mana? Di negara haram tu juga. Jadi kita marah tapi duk guna waste. Apa cerita? Jadi sepatutnya kita yang buat waste. Sepatutnya kita yang buat Google Map. Kerana kita tak kembali pada Quran. Kembali pada Quran bukanlah baca je. Kita memang baca, tak payah risau, kita memang akan baca Quran. Tapi berapa ramai baca malam Jumaat hanya kerana orang lain baca? Berapa ramai baca bulan Ramadan hanya kerana orang lain baca? Perkara yang perlu diperjuangkan adalah memahami dan menyebarkan apa yang difahami. Tuan-tuan telah memahami nazir bukan sekadar kebakaran. Saya nazir bermakna saya juga kena beri jalan keluar. Jalan keluarnya istighfar. Beri harapan pada mahdu'u. Jangan sekadar mengatakan neraka di sekeliling kamu, neraka sudah mengepung kamu hanya kerana kamu memakai seluar jin terkoyak rabat, tidak menutup aurat dengan baik. Neraka akan mendatangi kamu. Beri jalan keluar, bro. Jangan jadi penghukum, jangan jadi judge. Jadi kalau saya boleh kata, itulah saya punya Trump hanya menyebut sesuatu yang sebenarnya kita lemah. Dan dalam politik kita kena faham satu perkara. Dia akan alih perhatian anda kepada sesuatu supaya anda tak nampak sesuatu yang dia sedang rencana. Sekarang anda sedang lihat isu Jerusalem. Anda tak tahu apa isu sebenar di Amerika menyebabkan dia buat statement tu. So anda mula menari mengikut rentak lawan. Anda tidak fokus. Quran mengajar anda fokus. Umat Islam umat yang ada agenda, bukan menari ikut rentak lawan. Lawan palu gendang kita pun menari ikut rentak dia. Tak. Kita memang kena responsif dengan mahdu'u.
kita kena reaktif dengan musuh kita. Kita kena jawab apa yang mereka fitnah, tetapi pada masa yang sama kita kena jadi proaktif, bukan sekadar reaktif. Saya sedihlah kan bila kita sendiri meninggalkan surah Al-Hujurat ketika marah kepada Amerika dan Trump, di mana disebar gambar katanya ada kebakaran di Israel dan di beberapa tempat di California. Bila saya cek gambar ni, edit Photoshop ni, dia orang edit ada kebakaran-kebakaran, dan kita pun viral hanya kerana mesej itu kata viral sebagai rasa bertanggungjawab kepada masa depan Palestin. Dan nak sebar pun selidik dulu gambar tu, lepas tu gambar yang saya rasa 10 tahun lepas dan bukan berlaku di Israel pun. Lepas tu video Trump, tengok bukan Trump dalam video tu, macam Trump je rambut dia. Dan Trump nak bakar Quran Sabtu ni. Are you sure? Di mana berita tu? Ada berita di mana-mana mengesahkan. Dan kalau dia bakar Quran sekalipun, dia tak ada kesan pada Allah, dia tak ada kesan pada Islam. Sebab ada orang buat benda lebih kejam daripada tu lagi, iaitu membakar orang beriman. Tapi mukmin tidak terkesan pun dengan perbuatan tersebut, kerana mereka sudah terkesan dengan ayat-ayat Allah. Mereka boleh bakar tubuh aku, mereka tak boleh bakar iman dalam tubuh aku. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Iaitu kisah Ashabul Ukhdud. Jadi tuan-tuan, kita kena responsif, tetapi pada masa sama umat ini adalah umat yang kena berdiri atas kaki sendiri. Dia kena jadi umat yang ada agenda. Jadi saya berhenti setakat itu dulu, insya-Allah. Jangan bosan datang kelas saya, insya-Allah. Kalau rasa bosan boleh tegur untuk penambahbaikan saya. Sebarang soalan saya sangat suka sebenarnya, tetapi masa sudah tidak mengizinkan. Tuan-tuan boleh jumpa saya sebentar lagi, insya-Allah. Dan mudah-mudahan anda boleh hadir sesi yang ketiga. Kerana sesi yang ketiga kita akan merumuskan metodologi dakwah Nabi Nuh sepanjang 950 tahun, iaitulah pada bahagian yang kedua dan ketiga, insya-Allah. Dan kelas yang terakhir, insya-Allah kita akan cover bahagian yang keempat, 5 dan 6, insya-Allah, ya. Terima kasih ayah-ayah, ibu-ibu yang daripada dekat dan daripada jauh. Minta maaf ya kalau terkasar bahasa. Bertemu lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.